Ada tak tutup mic ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun ia melainkan kemudian daripada dua salam imam. Ini sambung pada muka 19. Muka 19, 4 baris daripada atas. Kita masuk ke dalam satu masalah berkaitan dengan salat berjamaah, iaitu bila mana seseorang masbuk, seseorang makmum yang masbuk itu apabila imamnya memberi salam ataupun apabila putus hubungan dengan imam, bila dia bangun, bila masa untuk dia bangun, dan adakah wujud kesempatan untuk dia kekal duduk selepas imamnya bagi salam. Ini masalah makmum yang masbuk. Selepas imamnya bagi salam, maka bila masa bangun untuk menyempurnakan baki pergerakan sembahyangnya yang masih belum cukup. Gitu. Nak bangun lepas daripada salam yang pertama ke, lepas daripada salam imam yang kedua ke, lepas daripada salam imam yang kedua tu boleh tunggu duduk lagi ke, ataupun boleh sambung bacaannya, nak selesaikan ayat yang dia baca tak dan habis ke, macam mana ke. Sini perbincangannya. Baik, maka katanya rahimahullahu ta'ala, dan sunat bagi masbuk, bagi makmum yang masbuk, bahawa sunat itu bahawa tiada bangun ia. Tiada bangun ia makmum yang masbuk itu, melainkan kemudian daripada dua salam imam. Maka bagi makmum yang nak sambung solatnya selepas daripada imam bagi salam, sunat baginya untuk biarkan imam sempurna dulu dua salamnya, barulah dia bangkit. Ini hukumnya sunat. Ini hukumnya sunat. Baik. Jadi yang tu yang sunat lah. Kita boleh pecahkan masalah ini ke dalam beberapa perincian. Yang pertamanya, asal hukum apabila imam tersebut telah selesai solat, maka makmum tersebut telah putus hubungannya dengan imam. Ni asal. Ini yang kita faham daripada konsep imam dan makmum. Bila mana imam dia bagi salam, maka makmum yang masbuk itu telah putus hubungannya di antara makmum itu dengan imam. Salam yang dimaksudkan dalam kenyataan ini ialah salam yang pertama, sebab salam yang pertama itu rukun. Adapun salam yang kedua itu ialah sunat. Artinya, kalaulah imam tersebut telah memberi salam yang sempurna pada kali yang pertama, itu telah mencapai piawaian putus solat imam dengan makmum pada asalnya. Jadi
secara teorinya, daripada situ saja, kefahaman daripada situ saja, bila imam tersebut telah memberi salam buat kali yang pertama, bahasa kitanya bagi salam belah kanan lah, tu bahasa kita lah. Bagi salam belah kanan, maka makmum dah boleh bangkit daripada duduknya untuk sambung solatnya. Ni asal. Jadi daripada konsep itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 hukum dekat situ. Yang pertamanya, sebelum daripada imam bagi salam, makmum tak boleh bangun untuk meneruskan pergerakan solatnya. Hukum dia haram, dia akan disebutkan dekat bawah sekali lagi ni. Sebelum daripada imam bagi salam, imam masih lagi sedang membaca tahiyat akhir, ataupun imam sedang membaca doa sebelum memberi salam, makmum tak boleh bangun untuk menyempurnakan solatnya lagi sebab imamnya belum selesai solat. Hukum dia haram pada ketika itu dan membawa kepada batal solat. Perinciannya akan disebutkan bawah sekali lagi. Satu, tu yang pertama. Yang keduanya, bila mana imam telah memberi salam kali yang pertama, yang kita sebut bagi salam belah kanan ni, maka pada ketika itu makmum harus untuk bangun. Makmum harus untuk bangun. Tak perlu tunggu salam yang kedua. Harus hukum dia. Harus. Untuk makmum yang masbuk itu, bila imam dah bagi salam, maka putuslah. Bila imam dah bagi salam yang pertama, maka putuslah hubungan dia dengan imam secara hukmi. Secara hukumnya. Sebab imam telah pun sempurna solat dengan salam yang pertama, iaitu salam rukun. Maka pada ketika itu, harus makmum bangkit berdiri tanpa menunggu imam sempurnakan salamnya yang kedua. Tanpa perlu menunggu imamnya sempurnakan salamnya yang kedua. Hukum dia harus. Jadi sebelum daripada bagi salam, hukum dia haram. Boleh membawa kepada batal solat. Selepas daripada imam memberi salam yang pertama, ni masalah yang kedua. Selepas daripada imamnya memberi salam yang pertama, makmum itu harus untuk bangun meneruskan solatnya. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, macam yang disebutkan dekat sini, ialah bila mana makmum tersebut, bila mana imam tersebut memberi salam, makmum sunat tunggu imam sempurna 2 salamnya, baru bangkit. Hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Maka kat sini, dalam saat yang sedikit ini ada 3 hukum. Sebab salam yang pertama dengan salam yang kedua tu mungkin ambil masa dalam 5 saat ke 7 saat macam tu je. Sebelum daripada imam bagi salam, haram makmum bangun meneruskan solat mengikut peraturan sendiri sebab imam masih lagi belum sempurna salam, masih lagi belum beri salam, dia masih lagi makmum itu perlu mengikut peraturan solat imamnya, hukum dia haram. Selepas daripada imam memberi salam yang pertama, salam rukun, maka harus makmum bangun untuk meneruskan baki solatnya yang masih belum sempurna tanpa menunggu imamnya memberi salam kali kedua. Hukum dia harus. Dan hukum yang ketiga ialah makmum sunat menunggu imamnya memberikan salam 2 kali. Belah kanan sekali, belah kiri sekali, baru bangun, baru makmum bangkit. Ni yang disebutkan dalam kitab kita. Yang disebutkan dalam perbahasan kita. Jadi kat situ ada 3 perincian. Jadi kena tafsirkan dan kena huraikan begitu. Sebelum imam bagi salam, hukum dia haram, boleh membawa kepada batal solat. Selepas imam memberi salam yang pertama, hukumnya harus makmum bangun tanpa menunggu imam memberi salam buat kali yang kedua. Dan hukum yang ketiga ialah sunat bagi makmum menunggu imamnya memberi salam secara sempurna rukunnya dan sunatnya. Salam yang pertama tu rukun, salam yang kedua tu sunat. Maka sempurna salam imam yang kedua itu, sunat makmum tunggu sampai ke situ, barulah makmum bangkit meneruskan rakaat yang seterusnya. Ini perincian bagi masalah sunat bagi makmum yang masbuk, bahawa tiada bangun ia melainkan kemudian daripada 2 salam imamnya. Benda tu mudah kita boleh nampak gambaran masalahnya dengan jelas. Habis. Kemudian masuk pada masalah yang seterusnya. Hubung kait daripada masalah ni. Dia ada kaitan dia. Selepas daripada imam memberi salam yang kedua, lama mana makmum boleh tunggu
sebelum daripada makmum bangkit. Sebab lepas pada imam bagi salam yang kedua, dah selesai dah. Salam yang pertama tu sendiri dah selesai dah salat imam. Salam yang kedua tu hanya sunat saja. Cuma sunat bagi makmum tunggu imam selesai. Salam yang kedua sebelum daripada dia bangkit. Baik, sambungan daripada situ. Adakah makmum boleh untuk kekal duduk selepas daripada imam memberi salam yang kedua? Untuk menghabiskan bacaan contohnya. Contohlah kan, kita makmum, kita tengah duduk baca tahiyat kita lah kadang-kadang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ke. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengah duduk baca tu imam bagi salam. Imam bagi salam. Kita baru ashhadu an la ilaha illa, imam bagi salam yang pertama. Tak apalah, kita sambung. Illallah. Kemudian sebab masih lagi ada hukum sunat untuk makmum tunggu imam bagi salam yang kedua. Sedang kita baca sambung hak kita duk sebut ni, imam bagi salam yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum daripada habis ayat tu, imam selesai daripada memberi salamnya buat kali yang kedua. Kita tak habis lagi. Ayat tu tergantung tengah-tengah. Ayat tu tergantung tengah-tengah. Tak ada habis Muhammadur Rasulullah ataupun baru Allahumma salli ala. Imam dah selesai bagi salam yang boleh tak kita habiskan? Boleh tak kita habiskan ayat kita tu sebelum bangkit? Ataupun perlu kita potong ayat tersebut setakat yang tu saja kemudian terus bangkit? Ini masalah dia. Ini masalah yang akan disebutkan dekat sini. Jadi faham masalah tu bagi elok. Dapatkan gambaran masalah tu bagi betul. Katanya rahimahullahu ta'ala. Dan haram berhenti makmum. Kemudian daripada dua salam imamnya. Jika sekiranya, ni tafsilan bagi haram tu. Qaid haram, tafsilnya, penjelasan bagi haram tersebut. Jika sekiranya tidak tempat duduknya duduk makmum. Tidak tempat duduknya duduk makmum. Dan batal sembahyang dengan berhenti itu. Dan batal sembahyang dengan berhenti itu. Satu. Tafsilan yang kedua, adapun jika tempat duduk makmum, kalaulah tempat duduk itu tempat duduk makmum, seperti mendapat ia makmum akan imam pada rakaat yang ketiga bagi imam pada sembahyang 4 rakaat. Maka duduk imam membaca tasyahud akhirnya, tasyahud akhir imam, maka jadilah makmum duduk tasyahud awal. Sebab makmum berada pada rakaat yang kedua. Imam dia masuk dalam sembahyang yang 4 rakaat semasa rakaat yang ketiga. Dia masuk dalam sembahyang yang 4 rakaat, zuhur ke, asar ke, isya ke. Tapi imam dah habis 2 rakaat, jemaah dah habis 2 rakaat, dia masuk tu rakaat yang ketiga. Jadi rakaat yang ketiga bagi jemaah ialah rakaat yang pertama bagi dia. Rakaat yang ketiga bagi jemaah ialah rakaat yang pertama bagi dia. Rakaat yang keempat bagi jemaah ialah rakaat yang kedua bagi dia. Maka imam duduk tahiyat akhir menempati makmum ini, menempati dia duduk tahiyat awal. Jadi ini tempat duduk baginya. Walaupun dengan andaian bahawasanya dia tidak sembahyang berimam, tahiyat akhir imam itu pada hakikatnya ialah tahiyat awal bagi makmum. Ini tempat duduk bagi makmum. Kalau macam ni keadaan, maka ketika itu harus bagi makmum berhenti kemudian daripada salam imamnya, dan jika lama sekalipun. Dan jika lama sekalipun. Baik, itu penjelasan. Kita ambil balik satu-satu. Masalah, adakah makmum masih boleh mengekalkan dirinya dalam keadaan duduk selepas daripada imamnya memberi salam yang kedua? Tadi kita dah bina masalah daripada awal. Sebelum daripada imam bagi salam, haram makmum bangun dengan sengaja untuk meneruskan solatnya. Hukum dia haram dan boleh membawa kepada batal solat. Itu akan disebutkan kat bawah. Satu. Yang keduanya, selepas daripada imam bagi salam yang pertama, makmum harus untuk bangun. Dia tak perlu tunggu yang kedua dah. Tak perlu tunggu salam yang kedua dah. Makmum harus bangun selepas daripada imam beri salam yang pertama. Cuma hukumnya ialah sunat bagi makmum itu untuk tunggu imamnya memberi salam yang kedua. Ini masalah yang ketiga. Sunat bagi makmum tunggu imamnya memberi salam yang kedua, barulah makmum bangun.
baru makmum bangun. Ini masalah dia. Baik. Selepas daripada imam bagi salam yang kedua tu, maka itulah masa sunat untuk dia bangun. Dia boleh tunggu lagi tak dalam keadaan duduk tu. Dia boleh tunggu lagi tak dalam keadaan duduk. Ini tafsil. Ini ada penceraian ataupun ini ada perincian yang disebutkan kat sini. Kalaulah tempat duduk makmum itu bukan tempat duduknya yang sebenar, maka dia tak boleh terus duduk. Selepas daripada imam bagi salam yang kedua tu, dia dah wajib berdiri dengan segera. Kalau di tengah dalam bacaan dia pun, dia tak boleh sambung bacaan dia bagi sempurna. Kena bangkit terus. Contoh dia macam mana? Contohnya, dia kena faham baliklah konsep sembahyang kita sebagai makmum dengan imam tu. Bila imam bagi salam, maka kita kembali kepada tertib sembahyang kita. Kan? Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri, maka kita dah jadi orang yang sembahyang secara bersendirian. Okey. Maksudnya, rakaat yang kita sedang lakukan itu ialah rakaat peribadi kita. Bukan lagi mengikut pergerakan imam, bukan lagi mengikut rakaat imam. Sebab imam dah bagi salam dah. Maka rakaat yang dia kembali, dia reset balik kepada rakaat peribadi kita. Kalaulah situ bukan tempat duduk kita yang sebenar, contohnya kita dalam rakaat yang pertama, lepas pada imam bagi salam tu, terus balik kepada rakaat kita yang sah, kita dalam rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama tak ada duduk. Ataupun kita dalam rakaat yang ketiga bagi solat yang 4 rakaat. Kita dalam rakaat yang ketiga secara peribadi, bagi solat yang 4 rakaat. Situ juga tak ada duduk. Tidak ada duduk yang sepatutnya. Tidak ada duduk yang menjadi rukun. Ataupun tidak ada duduk yang menjadi tempat yang membaca tahiyat awal ataupun akhir. Sebab kita dah kembali kepada tertib solat kita secara individu, secara infiradi. Maka pada masa tu kita tak boleh untuk kekal duduk. Imam bagi salam kali kedua, kita kena terus bangkit. Imam bagi salam yang kedua, kita kena terus bangkit. Gitu. Dia tak ada masa dah untuk kita ambil di situ untuk sempurnakan bacaan kita yang masih lagi belum cukup ayat dia. Jadi, tengah duk baca apa pun waktu tu, tak dan habis ayat ke, bangkit. Wajib berdiri. Kalau tidak, batal solat kita. Walaupun ayat yang kita baca tu tak sempurna. Jadi kita secara peribadi bagi makmum kena bajetlah bacaan kita tu. Kalau ayat yang kalau kita sambung bacaan, kita dah habis dah satu ayat. Kan tahiyat kita kan ada banyak ayat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Satu ayat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayat yang kedua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ayat yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kita dah boleh bajet dah. Kalau aku sambung bacaan ni sebelum imam bagi salam yang kedua tu, aku tak dan habiskan ayat ni. Maka kita tak perlulah sambung. Kalau kita sambung sekalipun dan memang betul imam bagi salam yang kedua sempurna selesai, kita tengah dalam pertengahan ayat yang kita baca. Berhenti, bangkit. Berhenti dan bangkit. Hukum dia wajib pada ketika tu. Menunggu imam memberi salam yang kedua tu hukumnya sunat. Tapi sekiranya duduk tu bukan duduk yang sepatutnya bagi kita, maka kita tidak ada lagi masa ataupun ruang yang diberikan untuk kekal duduk, wajib berdiri lepas pada tu. Wajib berdiri. Jadi jangan sampai sunat itu membawa kepada batal solat. Faham? Faham bagi elok. Sebaliknya, kalaulah tempat duduk kita itu selepas daripada imam bagi salam ialah tempat duduk yang sepatutnya bagi kita. Contoh kita berada dalam rakaat yang kedua secara peribadi. Yang buat misal ni lah. Kita masuk solat dalam rakaat yang ketiga bagi solat yang 4 rakaat. Jadi imam jemaah pada rakaat yang ketiga, kita baru masuk, maksudnya kita baru 1 rakaat. Ni sembahyang 4 rakaat ni. Kemudian jemaah berada dalam rakaat yang keempat, kita dalam rakaat yang kedua secara peribadi lah. Secara peribadi. Maka bila jemaah memberi salam, imam memberi salam, kita dalam rakaat yang kedua lah. Rakaat yang kedua ada tahiyat awal. Jadi situ ada duduk untuk kita. Maka kalau ada duduk untuk kita, maka kita dibenarkan untuk duduk dan sambung bacaan kita, baru kita bangun. Dibenarkan, baru kita bangun. Gitu. Jadi, harap boleh faham masalah tu. Dia ada hubung kaitnya dengan takbir untuk bangkit tu. Kalau dalam perbincangan yang lepas,
Kan kita nak bangkit selepas pada imam bagi salam tu dengan takbir intiqalat ataupun tidak. Situlah. Dia ada hubung kek dia dekat situ. Kalaulah bukan duduk kita yang sepatutnya, kalau kita sembahyang seorang diri, maka takbir intiqalat tu telah pun kita gunakan untuk kita duduk bersama dengan imam. Jadi lepas pada imam bagi salam, kita bangkit terus tanpa kata apa-apa. Tapi kalaulah duduk kita tu duduk yang memang sepatutnya hak kita untuk duduk, maka lepas daripada imam bagi salam tu, kita bangun dengan takbir intiqalat yang baru. Allahu Akbar, bangkit. Itu sambungan daripada perbincangan yang lepas. Jadi dia ada hubung kek di masalah ini. Ada kesinambungan hukum bagi masalah yang sebelum dia. Jadi itu perincian dia. Ini benda yang kita tambah atas masalah yang sebelumnya. Baik. Jadi dekat sini ada beberapa hukum lah macam yang disebutkan tadi. Yang pertamanya haram bila mana seseorang itu bangun sebelum imam memberi salam. Ini hukum yang pertama. Haram untuk seseorang itu bangun sebelum imamnya memberi salam. Bila mana dia masbuk. Yang keduanya harus untuk dia bangun selepas daripada imamnya memberi salam yang pertama. Itu hukum yang kedua. Yang ketiganya sunat bagi dia menunggu imam selesai 2 salam baru dia bangun. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalaulah dia tidak berada pada duduk yang sepatutnya miliknya dalam peraturan solat peribadinya, maka haram dia terus duduk. Wajib dia terus berdiri. Dan kalau dia teruskan duduk, maka batal solat dia. Sebab duduk tu bukan duduk hak dia. Dan sekiranya kalaulah duduk itu merupakan duduk yang merupakan haknya, maka dia boleh terus duduk untuk menyempurnakan bacaannya, barulah dia bangun. Maka dia boleh duduk harus. Ni, maka kat sini ada 5 hukum. Ada 5 hukum. Semula, ulang. 5 hukum ni. Yang pertamanya haram dia bangun sebelum imam memberi salam. 1. Yang keduanya harus dia bangkit selepas imam memberi salam yang pertama. 2. Yang ketiganya sunat dia tunggu imamnya memberi salam yang kedua. Sunat dia tunggu. Yang keempatnya, kalaulah bukan duduk itu duduk yang haknya, bukan duduk yang haknya, maka wajib dia terus bangun selepas daripada imam memberi salam yang kedua. Walaupun dia dalam pertengahan bacaan. Wajib dia berhentikan apa yang dia kata di mulut dia tu, bangkit terus. Yang keempat. Dan yang kelima, kalaulah dia berada dalam duduk yang memang hak dirinya, maka dia boleh sempurnakan bacaan dia tu baru dia bangun. Baru dia bangun. Ini hukum dia harus. Ini 5 hukum yang berkaitan dalam masalah kita. Selesai. Itu ialah. Lebih. Maka ni dia akan bincangkan. Dan tiada harus artinya haram. Tiada harus kat ni maksudnya haram. Dan tiada harus, yakni haram, berdiri makmum yang masbuk sebelum salam imamnya. Tak boleh bangkit. Sebelum imam bagi salam, tak boleh makmum bangun daripada keadaan tasyahudnya untuk bangun ke rakaat yang seterusnya. Tak boleh sebab imam tak bagi salam lagi. Hukum dia haram. Haram tu, tidak harus dengan tiada niat mufaraqah. Dengan tiada niat mufaraqah. Sebab imamnya masih belum bagi salam. Selepas daripada imam bagi salam, tak perlu niat mufaraqah. Sebab secara automatiknya solatnya telah pun terputus hubungan dengan solat imam. Jadi sebelum daripada imam bagi salam, maka hubungan tu masih wujud. Maka kalau dia tak niat mufaraqah, imam masih lagi sedang membaca tahiyat akhir, dia bangun lagu tu, dia tanpa niat mufaraqah, hukum dia haram dan membatalkan solat. Dan maksud berdiri itu, apa makna berdiri yang dia kata tidak harus berdiri makmum tu? Dan maksud berdiri itu, artinya yang dikehendaki dengan makna tidak harus berdiri makmum yang masbuk sebelum salam imam itu. Apa makna berdiri dekat sini? Ni berdiri betul straight ke tu ke tak? Dan maksud berdiri itu bercerai daripada had duduk. Terpisah daripada had duduk. Dia dah keluar daripada posisi duduk. Itu hukum dia haram. Walaupun dia masih lagi belum berdiri betul. Dia dah keluar daripada posisi duduk dia. Keluar daripada posisi duduk ni iaitu dengan pergerakan yang menjadikan bahu ataupun kepala dia sama dengan lutut.
Dan kita bila duduk tu, kita nak kenjui bangkit berdiri naik kan. Maka kita akan ke depan sikit. Ke depan yang sama lutut, yang sama kepala dengan lutut. Yang sama kepala dengan lutut, ataupun sebahagian pendapat kata yang sama bahu dengan lutut, itu dah dinamakan kadar yang dah keluar daripada duduk. Dah terpisah daripada duduk. Sebab kalau kepala kita ataupun bahu kita tu dah sama paras dengan lutut kita, berarti kita dah angkat punggung kita dan bukan lagi dalam keadaan duduk. Bukan lagi dalam keadaan duduk. Itu makna berdiri kat sini. Tak semestinya kita berdiri betul, tak. Gitu. Dan maksud berdiri itu bercerai daripada had duduk. Tiada maksud di sini ni, tiada maksud berdiri di sini ni, tiada berdiri betul. Tiada berdiri betul. Gitu. Maka hukum dia haram. Sebelum daripada imam bagi salam, kita memulakan pergerakan untuk berdiri itu dah haram. Dan sekiranya berlaku dengan sengaja, lagi diketahui akan haramnya, hukumnya membatalkan solat. Hukumnya membatalkan solat. Sekiranya berlaku tanpa sengaja, dengan bahawa lupa dan sebagainya, ataupun kita tak tahu bahawasanya perbuatan itu haram, maka berdiri itu tidak dikira. Berdiri itu tidak diambil kira. Mungkin kalau orang tu lupa, dia sedang balik, dia wajib duduk balik. Dia wajib ulang balik perbuatan dia. Kalau orang tu bernama jahil, bila mana diberitahu dalam salatnya, maka dia wajib balik duduk. Kalau tak diberitahu sampai selesai salatnya, artinya salatnya tidak sempurna. Salatnya tidak sempurna. Maka jika sengaja ia makmum yang masbuk tu akan berdiri, saja berdiri. Maksudnya saja ni dia tahu kata haram. Dia sengaja buat, bukan lupa, lagi diketahui haram. Sengajalah, tu makna sengaja. Dia tahu kata haram dan dia buat tanpa, bukan dalam keadaan lupa. Ini maksud kata sengaja. Maka jika sengaja ia akan berdiri itu dengan tiada niat mufaraqah dengan imam. Dia tak ada niat mufaraqah dengan imam pun. Batal sembahyangnya. Sembahyang dia batal. Sembahyang batal. Dan jika berdiri ia makmum tu, sebelum salam imam, sebelum salam pertama imam, dengan lupa. Ni lawan bagi sengaja tadi ni, lupa. Dia tahu dah hukum mengaji dah, tapi lupa. Maka dia berdiri tanpa niat mufaraqah tu dalam keadaan lupa. Tak niat mufaraqah tu. Atau jahil akan haramnya. Bukan dia lupa tak. Memang dia sengaja berdiri lah, tapi dia tak tahu kata benda tu haram. Ni juga lawan bagi lupa. Lawan bagi sengaja tu. Dia jahil. Jahil akan haram berdiri itu. Berdiri sebelum salam imam yang pertama tu. Nescaya wajib atasnya, atas makmum tu. Makmum yang tak sengaja tu. Makmum yang tak sengaja tu. Wajib atas dia duduk. Wajib dia duduk balik. Bila mana dia sedar, dia teringat daripada masalah ni, tak boleh berdiri tanpa mufaraqah ni. Aku berdiri sini tanpa niat mufaraqah, wajib duduk balik. Ataupun dalam keadaan dia jahil, orang bagi tahu dia, "Hai, tak boleh berdiri, orang tak boleh salam ni." Duduk balik. Duduk balik. Kena wajib duduk balik. Wajib duduk, wajib atasnya duduk. Dan tiada dibilang, tiada diiktibar dengan sekalian barang yang, dengan sekalian perkara yang mendatang ia makmum tersebut dengan dia, dengan barang tu, dengan perkara tu sebelum duduk. Dan sebelum duduk, apa yang dia telah buat. Contohnya bila dia naik berdiri tu, dia start baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru teringat, saat ni tak niat mufaraqah ni, lupa. Wajib duduk balik. Dan segala bacaan dia tu tak dikira. Ataupun bila dia berdiri tu, orang beritahu ke dia, tak boleh berdiri gini, imam tak bagi salam lagi. Contohnya dia baru masuk Islam dan sebagainya. Tak boleh berdiri ni, orang tak bagi salam lagi. Imam tak bagi salam lagi. Imam tak bagi salam lagi. Dia tak yakin dengan teguran tersebut. Dia pun bangkit baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian seorang lagi tegur dia. Cek, duduk. Imam tak bagi salam lagi ni. Kena duduk balik. Baru dia percaya dengan teguran tersebut. Maka dia wajib duduk. Dia wajib duduk pada ketika tu. Sebab pada ketika tu dia dah tahu hukum dia haram. Wajib duduk balik. Dan segala bacaan yang dia lakukan ataupun segala perbuatan yang dia lakukan selepas daripada berdiri tanpa niat mufaraqah itu tak dikira. Tidak dikira sebagai perbuatan dalam solat.
Gitu. Dan jika mengetahui ia makmum tu, atau teringat ia makmum tu, dia teringat bahawasanya dia berdiri sebelum salam imam tanpa tumakninah, tanpa mufaraqah. Dia teringat ataupun dia baru tahu bahawasanya dia berdiri sebelum imam memberi salam tanpa niat mufaraqah. Kemudian daripada berdiri, dia dah berdiri, dia teringat ataupun baru dikabarkan, diberitahu kepadanya bahawasanya tak boleh bangkit tanpa niat mufaraqah tadi ni. Dia dah tahu dah, kemudian daripada berdiri, dia dah sedar dah dan tiada duduk ia. Jadi tak duduk balik. Dia kekal dalam keadaan berdiri tu. Dia kekal dalam keadaan berdiri tu. Nescaya batal sembahyangnya. Sebab apa batal sembahyang? Kerana ketiadaan mengerjakan duduk yang wajib atasnya. Jadi duduk tersebut duduk yang wajib. Bila mana dia tak buat duduk tersebut, kekal meneruskan pergerakan solatnya tanpa patah balik ke tempat yang sepatutnya, hukumnya batal sembahyang. Hukumnya batal sembahyang. Ini secara ringkasnya telah menggambarkan kepada kita hukum yang sempurna. Jadi dekat sini ni dah bagi tahu kat kita hukum yang sempurna tadi ni. Fasa imam sedang baca tahiyat akhir sebelum salam tu, makmum tak boleh bangun melainkan dengan niat mufaraqah. Melainkan dengan niat mufaraqah. Tanpa niat mufaraqah, haram bagi makmum bangun. Kalau dia niat mufaraqah tak apalah, imam ni baca tahiyat panjang aku ada kejar masa ni. Maka dia niat mufaraqah dan dia bangun. Okey, tak ada masalah apa. Tak ada masalah daripada sudut kesahihan salat. Tapi tanpa niat mufaraqah, tanpa niat memisahkan diri daripada imam, maka dia bangun tu hukum dia haram. Kalau dia tahu lagi sedar akan keharaman dia tu. Kalau dia tahu, dia ingat hukum, dia tahu hukum dan dia tahu bahawasanya benda tu haram. Maka hukumnya haram lagi membatalkan solat. Kalaulah dia tidak sedar ataupun dia tidak tahu, dia lupa bahawasanya hukum dia tu tak boleh, bila mana dia teringat, wajib dia duduk balik. Sebab ni duduk yang wajib. Kalau dia tak duduk balik, hukum dia berdosa dan batal sembahyang dia. Itu perincian hukum tadi. Perincian hukum tak boleh bangun sebelum daripada salam imamnya yang pertama. Itu perincian hukum dia. Habis. Selesai masalah tu. Ni masalah saat-saat, detik-detik sebelum imam bagi salam dan selepas bagi salam ni perincian dia bagi makmum yang masbuk. Jadi kita kena ingat elok-eloklah masalah ni. Sebelum imam bagi salam, haram berdiri. Selepas daripada salam pertama imam, harus berdiri. Selepas daripada salam kedua imam, sunat berdiri. Ketika tu sunat. Sunat kita tunggu imam salam yang kedua, baru kita berdiri. Kalaulah bukan duduk itu duduk yang merupakan hak kita, wajib berdiri dengan segera selepas daripada salam imam yang kedua. Kalaulah duduk itu merupakan duduk yang ialah hak kita, maka kita dibenarkan harus kita duduk untuk sempurnakan bacaan kita, kemudian barulah kita berdiri. Ini perincian hukum pada masa yang singkat tu. Gitu. Qala rahimahullah ta'ala. Masuk masalah baru. Ini masalah kedudukan posisi makmum dengan imam ni. Makmum kalau seorang nak duduk tang mana kalau imam. Kalau berimam. Ini posisi ni. Masuk dalam hukum yang seterusnya. Masalah yang seterusnya. Dan sunat berdiri seorang makmum laki-laki. Dan sunat berdiri seorang makmum laki-laki. Ini masalah laki-laki. Perempuan tak masuk. Tak masuk perempuan, tak masuk khunsa. Dan sunat berdiri seorang makmum laki-laki di kanan imam. Di kanan imam. Kalau makmum tu seorang saja, ada imam, ataupun seseorang tu sembahyang seorang diri, kita nak jadi makmum bagi dia, maka posisi yang kita perlu ambil ialah sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam ni tak semestinya belakang bau imam. Tak semestinya lah. Tak semestinya. Tapi yang penting sebelah kanan imam. Belakang pun tak apa. Macam jarak saya dengan telefon ni, dengan skrin ni. Imam ni, kira telefon ni, skrin ni imam. Saya duduk belakang ni pun tak berapa masalah. Tapi sebelah kanan.
tak semestinya imam di sini, kita betul-betul di belakang imam, jari kita separas dengan tumit imam. Tak semestinya. Yang sunatnya macam itulah. Yang sunatnya dekat. Tapi tak semestinya. Yang pentingnya, yang sunatnya ialah kita berada pada kanan imam. Kalau one by one dengan imam. Imam ada seorang, kita makmum seorang, tak ada siapa lagi yang jadi makmum dia. Ataupun dalam keadaan kita yang memang hanya berdua dengan dia saja pada permulaan solat, maka kita berambil kedudukan di sebelah kanan imam. Tak semestinya dekat, tak semestinya jauh, tak semestinya dalam keadaan yang sedang-sedang tak. Yang penting belah kanan. Yang penting belah kanan imam. Gitu. Yang penting belah kanan imam. Kalau kita duduk di saf yang macam dalam surau ataupun sebagainya, kan dia ada lantai yang dah dibuat saf. Imam berada di saf depan, kita berada di saf yang kedua pun tak apa. Tapi sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Itu maksud dia. Boleh. Tak ada masalah. Dia tidak menjadikan solat kita itu kurang pahala. Tidak. Dia tak ada masalah. Yang diambil kira ialah posisi kita tu sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Dia ada pandangan tapi bukan dalam mazhab kita lah. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan bahawa sebenarnya siapa yang duduk belah kiri dalam keadaan dia one by one dengan imam, laki sama laki, imam sembahyang, ruang kanan ada, tapi dia duduk belah kiri, batal solat. Ini di sisi Imam Ahmad, bukan mazhab kita. Bukan mazhab kita. Mazhab kita kalau duduk belah kiri pun tak ada masalah. Cuma dia tak dapat fadilat soft tu. Dia tak dapat fadilat soft kalau dia belah kiri. Sebab kita sunatnya belah kanan. Tapi di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, batal kalau orang tu duduk belah kiri sedangkan kanannya kosong. Itu perbandingan antara mazhab lah. Antara mazhab. Jadi untuk mengelakkan daripada khilaf yang sebegitu, kanan lah. Begitu. Ini dalam mazhab kita ni. Dalam mazhab kita. Dan jika tiada perbuat ia makmum laki-laki tu, kalaulah makmum tersebut tak duduk belah kanan. Ruang ada, ruang tak ada, kira lain. Ruang tak ada ni tak ada masalah lah. Tak, ni ruang ada belah kanan, dia boleh duduk belah kanan imam, tapi dia tak duduk belah kanan imam, tapi dia pergi belah belakang imam ataupun kiri imam, contoh. Duduk belah belakang imam ataupun duduk belah kiri imam. Dan jika tiada perbuat ia makmum tu, makmum laki-laki tu, maka sunat bagi imam mengedarkan dia, memusing dia ataupun mengalihkan dia. Mengedar maksudnya mengalihkan dia. Mengalihkan makmum tersebut dengan ketiadaan perbuatan yang banyak hingga jadi makmum itu di kanan imam. Di kanan imam. Sabit dengan hadis Nabi SAW lah. Ada riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahawasanya dia pernah sekali bermalam di rumah mak saudara dia, iaitu Sayyidatina Maimunah, isteri Nabi SAW, mak makan bagi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia pernah tidur bermalam di rumah mak makan dia, mak makan sebelah mak, punya khalah. Dia tidur bermalam di rumah Nabi SAW ketika sembahyang malam qiyamul lail bersama dengan Nabi SAW. Dia duduk di sebelah kiri Nabi. Dia budak lagi dah waktu tu, duduk sebelah kiri Nabi. Maka Nabi pegang kepala dia, pusingkan sebelah kanan. Pusingkan, Nabi edarkan dia. Dia budak lagi. Nabi dah 50-an lah. Nabi dah 50-an lah. Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu tu mungkin dalam belasan tahun. Ataupun mungkin dalam awal 10-an, 10 umur 10 tahun ke atas, gitu-gitu je. Maka dia Nabi pegang kepala Sayyidina Abdullah bin Abbas dan edarkan dia ke sebelah kanan. Itu ada hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lepas hadisnya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebut, "Bittu 'inda khalati Maimunah." Aku bermalam di rumah mak menakanku, mak saudaraku Maimunah. Sayyidatina Maimunah ummul mukminin radhiyallahu anha. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Maka bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat malam. Faqumtu an yasarihi, maka aku berdiri, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi ra'si fa hawwalani an yamin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dan mengedarkan aku, mengalihkan aku ke sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Kalaulah ada, tapi jagalah jangan sampai pergerakan yang banyak lah. Jangan sampai pergerakan yang banyak. Bagi yang nak beralih tu. Yang nak beralih pun sama. Yang nak tolong kalih tu pun sama. Yang nak tolong kalih pun sama. Maka apa nama dalam Imam rahimahullahu ta'ala dalam nihayahnya syarah atas minhaj sebut bahawasanya difaham daripada hadis ni dan masalah ini, kalaulah ada berlaku sesuatu yang meluputkan fadilat berjemaah berlaku dalam solat, maka sunat bagi imam untuk berusaha menghilangkan makruh tersebut. Menghilangkan makruh tersebut. Sama ada dengan tangan ataupun dengan isyarat dan sebagainya. Macam tu juga makmum. Sama-sama makmum pun. Kalau ada perkara dalam semasa mengerjakan solat berjemaah itu, ada perkara yang menyebabkan luput fadilat jemaah, maka sunat sama ada bagi imam ataupun bagi makmum yang lain berusaha menghilangkan makruh tersebut. Menghilangkan makruh tersebut. Contohnya, bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bangun daripada rakaat yang pertama dalam jemaah saf ni lah, dalam saf kita ni, kadang-kadang tu berdiri dah tak sama dah. Saf tu dah tak lurus dah. Sebab ada orang yang ke depan sikit, ada orang yang ke belakang sikit. Maka orang yang alert tentang perkara-perkara ni, dia perlu berusaha ataupun memberi isyarat untuk membetulkan keadaan tu. Masing-masing kena ambil sifat cermat dan juga mengambil tahu persekitaran solat kita supaya fadilat jemaah tu tak hilang. Ini kata Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, syarah bagi Minhaj Imam Nawawi rahimahullah taala. Begitu. Dan menyalahi itu, maksudnya kalau duduk bukan pada belah kanan tu, makruh meluputkan fadilat jemaah ni lah. Sepatutnya kalau makmum tu seorang laki, dia duduk di sebelah kanan imam. Dia duduk di posisi lain itu hukumnya makruh yang membatalkan ataupun menggugurkan fadilat berjemaah. Jadi kalau ada ikhtiar ataupun kalau ada cara untuk menghilangkan makruh tersebut, maka imam ataupun makmum-makmum yang lain tu perlu sama-sama mengambil komitmen, sama-sama memberikan jalan ataupun solusi menghilangkan makruh yang berlaku dalam jemaah tersebut supaya masing-masing sama-sama dapat fadilat jemaah tu. Ini hukum ni apa nama masuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf lah. Al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Maksudnya gitu. Dan kita boleh relatekan dalam kehidupan kita dalam masyarakat pun samalah. Kalau berlaku sesuatu perkara yang tak elok dalam masyarakat, walaupun dia bukan benda yang haram, macam ni makruh je. Tapi kita kena ada rasa tanggungjawab untuk menghilangkan perkara tersebut, perkara makruh tersebut dan sebagainya. Banyaklah contoh-contohnya kalau kita dia sembahyang berjemaah ni merupakan cerminan ataupun gambaran hidup secara bermasyarakat. Sama aja. Konteks dia sama, dia punya cara pandangnya juga sama. Macam-macam lah. Kita tengok benda-benda yang walaupun bukan mungkar dalam masyarakat, bukan benda yang haram, tapi dia benda yang aib dalam masyarakat contohnya. Banyaklah. Kita boleh kiaskan dengan macam-macam situasi setempat kita. Maka kita perlu ambil tindakan, orang-orang masyarakat, anggota masyarakat itu sendiri perlu ambil tindakan untuk menghilangkan perkara tersebut. Baik. Contohnya macam kita kata ada orang duk melepak tepi jalan. Orang melepak tepi jalan. Dan dia melepak tu mengganggu jalan. Maka perlu dinasihatkan. Kalau nak lepak pun jangan sampai mengganggu jalan dan sebagainya. Itu contoh. Buang sampah, tempat yang tak sepatutnya dan sebagainya lah. Benda yang apa nama perlu kita sama-sama ambil pengajaran dan ambil inisiatif. Sama lah dalam bab solat pun sama. Kalau berlaku perkara-perkara yang menghilangkan fadilat berjemaah, maka kita sebagai anggota jemaah tersebut perlu ada rasa tanggungjawab dan kebersamaan untuk menghilangkan perkara-perkara tersebut supaya masing-masing sama-sama dapat fadilat jemaah.
Gitu. Dia menarik sebenarnya kalau kita boleh, siapa-siapa yang rajin, yang ada kemampuan untuk buat modul kehidupan bermasyarakat yang ideal berdasarkan solat jemaah. Saya adalah cita-cita nak buat tu, tapi tak tempat buat lagi, tak tempat nak buat modul tu. Supaya kita boleh bentangkan dalam masyarakat lah. Dalam masyarakat, orang ngajak masjid ke surau ke, ataupun dalam kursus-kursus masyarakat dan sebagainya. Modul sembahyang jemaah kita ni sangat cantik untuk ditatbik, untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat seharian kita ni. Dia sama aja kalau kita kaji betul-betul, tengok dia punya konteks dan hikmah dia sama. Jadi kalau ada siapa yang ada kemampuan, ada masa dan ada keupayaan untuk membuat garis modul tu, maka buat dan sebarkan, cukup cantik, cukup cantik. Saya ada keinginan tu lah, cuma tak ada masa lagi untuk buat. Gitu. Sambung. Dan maka jika datang laki-laki yang lain, qala rahimahullahu ta'ala, maka jika datang laki-laki yang lain, takbir ia laki-laki yang lain tu, kita dah sembahyang dengan imam, seorang sama seorang tadi, imam depan, kita berada di kanan imam. Mai pula makmum yang kedua. Makmum yang kedua, laki-laki yang lain pula mai nak masuk sembahyang bersama dengan kita. Dan maka jika datang laki-laki yang lain, takbir ia laki-laki yang lain tu daripada kiri imam. Daripada kiri imam. Jadi dia duduk belah kiri imam pula. Bagi makmum yang kedua ni, kita masuk sembahyang, kita masuk ke tempat sembahyang. Ada jemaah, seorang imam dengan seorang makmum. Makmum tu belah kanan imam. Kita nak duduk tengah, kita duduk belah kiri imam. Kita duduk belah kiri imam. Kalau ada ruang lah, kalau ada tempat. Kalau tak ada tempat di kiri imam, kita duduk di belakang imam. Maksud dia. Dalam Hasyiah Bajuri sebut, Imam Bajuri sebut, Imam Ibrahim Bajuri rahimahullah ta'ala sebut, kalau tidak ada tempat di sebelah kanan, kalau tidak ada tempat di sebelah kiri, maka duduk di belakang. Duduk di belakang imam. Duduk di belakang imam. Gitu. Takbir ia daripada kiri imam. Kemudian lepas pada takbir lah, dah sempurna takbir watak yang kedua ni, iaitu makmum yang mai duduk semayang belah kiri imam ni, dah takbir dah, kemudian takhir kedua-duanya. Takhir ni maksudnya undur ke belakang kedua-duanya. Makmum yang belah kanan imam dan makmum yang berada di belah kiri imam ni, undur ke belakang kedua-duanya, takhir kedua-duanya daripada imam pada ketika berdiri atau rukuk, hingga jadi satu saf di belakang imam. Kemudian bila dah takbir dah di kiri dan kanan kita ni, berundur pelan-pelan belakang dan gabung lah bagi duduk belakang imam. Itu kalau boleh berundur ke belakang. Kalau tak boleh berundur ke belakang, tempat dah sempit dah, imam lah kena bergenjak ke depan. Imam kena bergenjak ke depan. Kalau memang tak boleh bergenjak, imam pun tak boleh bergenjak ke depan, makmum tak boleh bergenjak ke belakang, kekal dalam keadaan tu. Kekal dalam keadaan tu. Jadi macam kapal terbang, dia ada dua sayap kiri dan kanan. Gitulah kalau tempat tu sempit. Jadi kalau makmum tak boleh undur ke belakang, imam lah yang akan melangkah ke depan. Makmum hanya rapatkan posisi mereka saja. Dan berdiri di belakang imam dua laki-laki atau beberapa laki-laki yang hadir berserta. Kalaulah memang daripada awal sebelum dia bersolat memang ada makmum lebih daripada seorang, maka buat sah di belakang siap-siap lah. Itu maksud dia. Tak perlulah seorang belah kanan, seorang belah kiri, dua orang belah kanan, dua orang belah kiri. Lepas pada takbir baru nak undur belakang, baru buat sah, dah tak payah. Ini maklumlah macam yang kita doa amal selalu lah. Kalau dah ada 3 orang contohnya, seorang imam, dua makmum tu buat sah terus dah di belakangnya. Itu maklum. Itu biasa. Itu benda yang mudah. Tak perlukan kepada perincian lanjut. Dan berdiri di belakang imam dua laki-laki, yakni oleh dua laki-laki atau beberapa laki-laki yang hadir berserta bersama-sama. Maksudnya sebelum daripada berlakunya solat. Sebelum daripada berlakunya solat. Gitu. Dan sunat berdiri pada saf awal. Ini masuk dalam fadilat saf. Masuk dalam fadilat saf.
Ini masuk dalam masalah baru ni. Tapi masalah baru ni panjang. Muka surat 21 pun dia lagi. Muka surat 22 pun dia lagi. Sampai muka surat 23. Dia agak panjang. Jadi kita baca sekerat. Kita baca sekerat dulu dengan masalah kita ni. Tak dulu. Masalah yang kita nak baca ni daripada muka surat 20 sampai muka surat 21, sampai muka surat 22, sampai muka surat 23. Tak sesuai untuk kita berhenti pada pertengahan perbincangan. Jadi cukuplah setakat ni. Cukup setakat ni. Sebab kalau kita sambung baca, kita terpaksa berhenti pada tengah perbincangan dan dia menyukarkan kita untuk hadirkan masalah bila kita sambung pada pertemuan yang seterusnya. Jadi cukup setakat ni. Kita berhenti pada kata dan sunat berdiri pada saf awal kerana sabda Nabi SAW. Jikalau mengetahui manusia akan kelebihan pada bang dan saf awal, tiba-tiba tiada dapat melainkan dengan undi, nescaya menuntut undi oleh mereka itu. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti situ. Sebab perbincangan dia panjang. Dia ada banyak masalah yang berkaitan dengan saf dekat sini. Jadi kita berhenti kat situ. InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Minta maaf banyaklah. Kita tertangguh banyak minggu sebab ada banyak urusan yang tak dapat dielakkan. InsyaAllah kita sambung balik macam biasalah. InsyaAllah minggu depan, InsyaAllah kita sambung balik. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Ada soalan-soalan ke yang nak dibincangkan? Assalamualaikum Ustaz. Masalah makmun apa dalam kitab dia sebut tu, takhirkan kedua-dua daripada imam pada ketika berdiri. Maknanya tolong ulang balik masalah. Ini dalam kitabnya baris yang ke muka surat 20, baris yang ke 5 dari atas. Ya, baik. Okey. Maknanya dalam kitab dia sebut kemudian takhirkan kedua-dua daripada imam, mana undur ke belakang lah, pada ketika berdiri makmum tu atau rokok hingga jadi satu sah. Jadi saya nak tanyanya, maknanya kalau kita datang tu, makmum yang kedua datang tu, dia takbiratul ihram tu masa imam baca tasyahud awal lah contoh. Maknanya kita terus duduk tu tunggu di sebelah kiri lah maksudnya. Ya. Sehingga kita qiyam. Ya. Maknanya gitulah. Ya. Duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir tu sebelah kiri, sampailah bangun semula, barulah digabungkan saf. Kalau takdirnya di tahiyat akhir lah. Pun sama. Maknanya dia tak boleh buat apalah sebab imam lepas ni dia akan beri salam. Ya. Mana kita tunggu sajalah di tahiyat akhir. Kita tunggu di tahiyat akhir tu, kita duduk belah kiri dia tu, duduk belah kiri imam. Tahiyat akhir, imam bagi salam, kita sambung sembahyang macam biasalah. Kita sambung sembahyang personal lah. Ya. Secara peribadi, secara bersorangan. Berkaitan dengannya juga seperti kita nak ganti imam yang batal. Katakan masa tahiyat awal ataupun tahiyat akhir ataupun masa duduk lah. Maknanya kita tak boleh gantilah sehingga kita berdiri. Atau macam mana Ustaz? Kalau masalah ganti, dia tak perlu kepada berpindah posisi pada awalnya. Maksudnya terus kita boleh niat imam. Ya. Dia masalah ganti ni, kalau selain daripada solat Jumaat, tak wajib ganti satu. Tak wajib ganti. Ya. Jadi kita tak perlu niat sebagai imam lah selain pada sembahyang Jumaatnya. Ya. Jadi kalaulah kita nak menggantikan pun makmum tak wajib ikut.
Ya. Wajib ikut. Jadi dalam keadaan bukan berdiri ataupun bukan rokok, kita kekal dalam posisi kita. Tapi dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan rokok tu, maka kita boleh ke depan sikit untuk memberi isyarat bahawasanya saya ambil alih tempat imam. Ya. Dan kita tak perlu niat jadi imam pula pada awalnya. Kalau kita niat jadi imam pun, makmum tak wajib jadi makmum bagi kita. Tapi masalah kita lah, masalah kitanya, kalau dalam keadaan duduk dan sebagainya, kekal di situ. Perubahan kedudukan berlaku semasa berdiri ataupun semasa rokok. Ya. Boleh faham? Maksud saya kalau masa kita duduk tadi, masa tasyahud awal lah kita katakan, imam batal. Ya. Maknanya apa tindakan kita untuk ganti imam pada masa tu? Tindakan kita untuk ganti imam daripada masa tu ialah mengkuatkan suara lah. Oh. Kita tak perlu untuk ke depan. Kita tak perlu untuk bergenjak ke depan ataupun sebagainya. Mana tak boleh lah untuk bergenjak ke depan tu, tak boleh lah. Masa duduk tu. Tak boleh. Tak boleh. Tak Sebab boleh. kalau bergenjak tu dia akan keluar daripada duduk. Oh. Dan bila keluar Tapi daripada duduk, kita duduk balik, dia melakukan duduk yang baru. Dia dikira menambah rukun. Oh. Tapi kita dah boleh niat jadi imam? Boleh, tak ada masalah. Boleh niat jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Walaupun kita duduk dalam saf sekali dengan makmum lah. Ya. Ya. Makmum yang nak ikut kita tu lah. Makmum yang nak ikut kita tu pastikan kalau dalam duduk tu, lututnya jangan lebih daripada lutut kita. Punggung dia jangan lebih daripada punggung kita. Makmum tu lah. Kita tak ada masalah apa. Makmum tu ya. Makmum yang ambil keputusan untuk ikut imam yang baru, dia kena pastikan punggung dia jangan lebih daripada punggung imam. Kalau sama tak apa lagi. Sama tak ada masalah. Jangan lebih daripada punggung imam. Maknanya makmum yang lebih daripada punggung imam ni, ke mana ke depan lah. Ya, ke depan. Makmum tak boleh nak niat ikut kita lah. Tak lagi. Dia tak boleh lagi. Tak lagi. Sehingga diselaraskan. Sehingga dia ke belakang ataupun bagi sama dengan punggung imam. Baru dah dia boleh niat jadi makmum ketika tu. Sebab pada masa tu dia tidak ada tuntutan untuk jadi makmum. Dia ada hak untuk tidak jadi makmum pada masa tu. Berbalik pada sembahyang Jumaat tadi Ustaz. Ya. Kalau dah di rakaat kedua dah sembahyang tu, wajib juga ke ganti imamnya? Tidak. Sebab syarat wajib ni hanya pada satu rakaat. Ya. Bagi mereka yang dah dapat satu rakaat berjemaah bersama imamnya dalam solat Jumaat, maka dia ada hak untuk teruskan sembahyang secara bersendirian ataupun untuk kembali bergabung dalam jemaah semula, tak ada masalah. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ada soalan lain ataupun kita boleh tutup? Tadi terkeluar tadi ni. Okey, tak ada. Soalan dalam berbentuk mesej pun tak ada. InsyaAllah kita sambung. Kalau tak ada apa-apa tugasan luar dan sebagainya, insyaAllah kita sambung pada minggu depan pada waktu yang sama macam ni lah. InsyaAllah kita akan cuba khatamkan mungkin dalam tahun ni juga atas kemampuan yang Allah berikan, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilaina 'inda hajatina ilaika. Amin. Ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz.